Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Amira binti Manasli dan saya dari kelas JBA 252-2E. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Afiq bin Syed Muhammad. Assalamualaikum, nama saya Nur Nazia binti Muhammad Nasir. Okay, baiklah. Liberalism membawa definisi kepada sesuatu cetusan aliran fahaman sekularism yang merupakan pemisah aspek utama agama yang menjadikan pengikutnya bebas dalam segala aspek dengan membuat sesuatu keputusan atau tindakan yang bebas dan boleh mengabaikan ketegasan agama. Selain itu, pemikiran liberalism ini juga adalah kepada golongan yang inginkan kebebasan dalam pelbagai aspek, terutama sekali dalam politik, ekonomi dan sosial. Umat Islam mula terpengaruh dengan fahaman barat sehingga ada yang menolak kesusian agama Islam kerana mereka ingin menjadikan agama Islam ini setaraf bersama agama lain, terutama sekali di pasca kemodenan dunia pada masa kini. Sehingga ia wujudnya gelaran Islam liberal. Apa itu Islam liberal? Islam liberal adalah satu gelaran yang amat digeruni oleh masyarakat Islam setempat di dunia kerana ia merupakan ancaman yang terbesar terhadap umat Islam, termasuk juga di negara Malaysia. Ciri-ciri yang menunjukkan seseorang itu adalah liberal apabila mereka tidak mengamalkan dan meneladani cara para alim ulama dan Rasulullah SAW dalam melakukan setiap perkara. Kemudian, Islam liberal ini juga merupakan pengaruh dari segi pemikiran dan kebudayaan oleh pemikiran barat yang sehinggakan boleh meruntuhkan akidah agama Islam seseorang. Bahaya kan Islam liberal ini? Malah, terdapat dalam kalangan Islam liberal yang cuba menafsirkan Al-Quran yang berkaitan dengan hal-hal agama dengan menggunakan ideologi dan kefahaman mereka sendiri tanpa merujuk ahli ulama'. Hal ini kerana bagi mereka, hal yang berkaitan dengan agama hendaklah sejajar dengan perubahan zaman kini. Secara tidak langsung, mereka tidak sedar bahawa golongan ini telah merosakkan maksud sebenar ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Kita pergi ke tajuk seterusnya, iaitu pemikiran golongan liberal. Asas pemikiran golongan liberalism ini sebenarnya telah dirungkai dalam sebuah buku hasil karya Edmund Fouchard, iaitu bertajuk The Life on Idea. Dalam buku ini, Edmund telah menjeneralkan beberapa ciri yang menjadi tonggak utama kepada golongan liberal ini. Ciri yang pertama adalah respect for people with their own right, iaitu penghormatan sesuatu perkara terhadap hak seseorang. Sebagai contoh yang saya boleh berikan, setiap individu hendaklah mempunyai tujuan hidup serta menghormati apa yang ingin dilakukan serta pandangan dan kepercayaan seseorang itu tidak memaksa tujuan yang bukan datang dari dirinya sendiri. Seterusnya adalah conflict is unacceptable, iaitu golongan ini berpendapat jika sesuatu pandangan yang dikemukakan oleh seseorang itu ditentang oleh orang lain, maka kuasa pada individu tersebut dianggap sebagai disalahguna kuasa kepada orang lain. Ciri yang ketiga adalah change is inevitable and good. Golongan liberal ini menganggap bahawa kehidupan manusia ini adalah dinamik kerana manusia sentiasa berubah. Oleh itu, golongan liberal ini menganggap bahawa pemerintah hendaklah menghormati hak rakyatnya serta tidak boleh membuat sesuatu keputusan tanpa pengetahuan rakyatnya. Dan ciri yang terakhir adalah resistance to power. Golongan ini tidak menerima adanya sesuatu konflik kerana bagi mereka, tanpa konflik itu tidak wujudnya inisiatif dan kreativiti. Seterusnya, kita masuk ke ideologi golongan liberalism. Ciri yang pertama, pemerintahan yang setaraf bersama rakyat, iaitu di negara liberal, mereka menggunakan pemerintahan secara demokratis di mana segala hal ehwal tentang negara itu diletakkan sepenuhnya keputusan kepada rakyat. Hal ini menyebabkan pemerintah di negara tersebut tiada kebebasan dan tidak boleh membuat keputusan secara sesuka hati tanpa persetujuan dari rakyatnya. Ciri yang kedua adalah penggunaan hukum kerana penting bagi mereka untuk memelihara hak seseorang warga negara serta ingin menjaga taraf seseorang individu daripada dibandingkan dengan individu yang lain. Contohnya, mereka menggunakan keadilan terhadap seseorang yang melanggar hukum yang telah ditetapkan. Ciri yang terakhir adalah setiap individu akan mendapat hak yang sama dan perlakuan yang berbeza sangat ditentang di negara ini.
Ciri ini bermaksud status seseorang itu maupun kedudukan mereka, sama ada di tahap yang tinggi ataupun rendah, tidak sama sekali menjejaskan hak mereka untuk mendapatkan sesuatu perkara yang sama rata seperti orang lain. Sebagai contoh, jika anak seorang doktor boleh masuk ke universiti, maka anak seorang lain juga layak untuk masuk ke universiti. Seterusnya adalah perkembangan liberal. Kemunculan golongan liberal ini bermula di Barat melalui cara politik dan falsafah. Tidak lama kemudian, perang keagamaan di Eropah telah berlaku kerana berlakunya perubahan di peringkat di dalam sistem monarki serta penghapusan sistem hak ketuhanan raja. Disebabkan daripada peperangan ini, golongan bawahan telah menang dan sistem demokrasi telah wujud untuk memastikan mereka mendapat hak yang sama rata. Ketika pada abad pencerahan pula telah berlakunya ketidaksefahaman masyarakat kepada sebuah agama. Oleh itu, pada ketika itu agama dianggap punca kerana telah berlakunya pemusuhan di kalangan mereka. Dan kesan daripada itu, golongan liberal ini terus berkembang dengan pesat. Pakar politik yang berasal dari Yahudi iaitu Leonard Bender telah mengakui bahawa ajaran sekularisme telah gagal di dunia Islam yang terdapat di Timur Tengah, dan dari situlah agama di Barat telah mewujudkan konsep Islam liberal dengan tujuan untuk mengukuhkan liberalisme terutama sekali di negara Islam. Liberal Islam ini adalah daripada sebuah gerakan yang dinamakan modernisme. Apa itu modernisme? Modernisme merupakan satu gerakan di mana berlakunya interaksi antara negara Islam dan juga negara Barat. Gerakan ini dibawa oleh Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani, iaitu cendekiawan Islam. Tujuan gerakan itu adalah untuk menjadikan umat Islam menjadi sebuah agama yang maju, terutama sekali dalam bidang sains dan teknologi. Pada ketika itu, kalau awak semua tahu, kebanyakan umat Islam hanya mempunyai tahap pendidikan yang sederhana dan ada setengah daripadanya tiada pendidikan. Tidak lama daripada itu, timbulnya salah faham lagi sekali oleh setengah masyarakat yang akibatnya wujud satu pemikiran rasionalisme yang menjadi tonggak utama dalam setiap aspek. Kemudian maruah agama Islam dianggap tercemar kerana mereka menganggap bahawa agama ini adalah sebuah agama yang teroris ataupun anti pemodenan. Sebab daripada itu, beberapa cendekiawan telah bersepakat untuk membela Islam dengan membawanya bergerak seiring dengan pemikiran liberal, kerana mereka ingin membuktikan agama Islam ini juga merupakan satu agama yang bebas dalam segala aspek. Faktor timbulnya liberalisme. Pertama, pengaruh Barat. England dan Belanda adalah antara negara awal yang mengembangkan ideologi liberalisme ini yang dibina atas dasar individualisme. Tiga perkara asas yang menjadi pokok pemikiran golongan liberalisme adalah kebebasan, individualisme dan rasionalis. Yang kedua, akidah yang goyah. Golongan liberalisme ini mempunyai pemikiran yang terlampau terbuka dengan mengutamakan akal sebagai keutamaan pemikiran sehingga mengabaikan dan mengingkari pegangan Al-Quran dan Al-Sunnah. Akidah mereka mudah menerima dan terpesong dengan apa sahaja yang dibicarakan oleh golongan liberalisme kerana kurangnya didikan agama. Yang ketiga, mempunyai tokoh Islam liberal. Asaf Ali Az-Hafizi memperkenalkan istilah Islam liberal pada tahun 1959 buat pertama kalinya bagi menggantikan istilah Islam Protestan. Leonard Binder dan Charles Kussman merupakan dua tokoh Islam liberal di Malaysia. Mereka melabelkan pemikiran golongan anti-liberal sebagai Islam fundamentalist atau Wahabi. Kesan liberalisme. Pertama, pemikiran. Tidak akan mengakui bahawa agama itu sebagai sumber rujukan utama dan panduan dalam menentukan amalan baik dan buruk sesuatu tindakan tersebut, sekaligus mewujudkan Islam liberal. Kedua, ekonomi. Ekonomik liberalisme, sosial liberalisme dan politik liberalisme secara umumnya merupakan tiga cabang liberalisme. Liberalisme memberi hak kebebasan bersuara, maka jadilah yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin. Yang ketiga, sosial. Dengan kewujudan media sosial dan kemajuan teknologi pada zaman kini telah memudahkan manusia berhubung antara satu sama lain. Lagi-lagi dengan wujudnya aplikasi dating seperti Tinder, Omi dan sebagainya.
Impak paling nyata adalah sebanyak 28.8% atau 3,980 daripada 13,831 anak muda mengandung secara luar nikah yang terdiri daripada remaja berumur 10 hingga 19 tahun pada tahun 2015. Baiklah, jadi saya akan teruskan pada bahagian cabaran liberalism. Perkara ini merujuk kepada isu yang terjadi akibat daripada fahaman liberalism ini. Jadi cabaran pertama ialah apabila golongan liberalism ingin mempertahankan hak-hak asasi, spesifiknya LGBTQ. Para pemikir aliran Islam liberal berpendapat bahawa tidak ada alasan untuk menolak homoseksual. Bahkan individu yang menolak dan mengkritik golongan homoseksual ini akan dianggap mempunyai pemikiran yang sempit. Di sini adalah beberapa keratan akhbar atas talian di mana menyatakan kebimbangan pada gerakan liberalism yang semakin berleluasa di Malaysia. Seterusnya, cabaran yang kedua ialah berkenaan aurat wanita Islam. Dalam Islam telah ditetapkan tentang garis panduan menutup aurat, namun telah dijadikan satu perbahasan oleh golongan liberalism di mana mereka berpendapat bahawa wanita Islam perlu diberikan kebebasan daripada menjaga aurat. Perkara ini telah berlaku akibat daripada pentafsiran hadis mengikut akal pemikiran sendiri tanpa mempedulikan hadis-hadis sahih yang lain. Cabaran yang ketiga pula ialah apabila kedaulatan Islam tercabar. Golongan ini telah menentang keras bagi menghapuskan status agama Islam sebagai agama rasmi di Malaysia berdasarkan perlembagaan dan undang-undang Malaysia. Mereka berpegang pada fahaman bahawa negara Malaysia merupakan negara yang demokrasi, maka tidak perlu dikaitkan dengan agama Islam. Dan cabaran yang terakhir ialah persamaan gender. Golongan sistem Islam di Malaysia menentang undang-undang syariah kerana mereka menganggap undang-undang banyak menzalimi hak wanita. Jadi akhir sekali, saya akan menyentuh berkenaan cadangan yang disarankan untuk membendung fahaman liberalism ini. Yang pertama, pihak berkuasa agama perlu menambahkan aktiviti pendekatan agama bukan sahaja di masjid, malah tempat-tempat awam. Hal ini bagi memberi peluang seluruh umat Islam untuk menambahkan ilmu agama dengan lebih mudah. Selain itu, pihak berkuasa turut mengambil peranan untuk membantas penyebaran hadis yang tidak sahih yang menyebabkan kekeliruan kepada masyarakat. Oleh itu, dengan usaha pihak berkuasa mengekang penggunaan media sosial yang tidak terbatas, dapat mengurangkan medium bagi puak liberal meluaskan fahaman mereka. Akhir sekali, adalah penting bagi ibu bapa untuk mengawal dan memantau aktiviti anak-anak dan memberikan perhatian penuh supaya mereka dapat dididik dengan akidah Islam yang betul. Sekian sahaja pembintangan daripada kumpulan kami. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang juga daripada Allah tapi disandarkan kepada kami. Bye. Assalamualaikum.